Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati sekalian. Selamat bertemu dalam persidangan kali ini. Pada sesi ini, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan membentangkan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Saya mulakan dengan pihak kerajaan yang diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Nisham bin Muhammad Noor, Yang Berhormat Menteri Pendidikan Nur Rafiza binti Mat Rashid dan Yang Berhormat Menteri Kesihatan Nur Syafiqah binti Yahya. Pada pihak pembangkang pula, saya mengalu-alukan Yang Berhormat Nur Alia binti Najwa binti Sulaiman selaku Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Nur Adirana binti Muhammad Noor selaku pembangkang kedua dan Yang Berhormat Muhammad Syamil bin Rosnawi selaku pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang tidak dilupakan juga, panel juri yang penuh takzimnya diperkenalkan Dr. Arfaz bin Abdul Majid dan penjaga masa iaitu Encik Muhammad Nisham bin Muhammad Noor. Panel juri yang penuh takzimnya, ahli-ahli yang berhormat serta sidang Dewan yang dihormati. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang terhormat akan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita persidangan. Isu yang sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang sama sekali. Setiap pembahas diberi masa selama 6 minit untuk berucap dan loceng akan dibunyikan pada minit pertama selepas pembahas mengeluarkan hujah sebagai izin laluan. Loceng kedua dibunyikan untuk mengingatkan bahawa pembahas mempunyai 1 minit untuk tamatkan izin laluan. Loceng ketiga pula akan dibunyikan sebanyak 2 kali sebagai tanda menamatkan hujahan. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah kelemahan jati diri individu punca kemurungan. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan pada hujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai pembahasan pada hari ini dengan ini saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Muhammad Nisham bin Muhammad Noor tampil untuk mengemukakan usul perbahasan dan memperbahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Ketua Dewan, Barisan Panel Pembangkang, Jemaah Menteri dan Ahli Dewan yang dimuliakan sekalian. Assalamualaikum dan salam prihatin nasional saya ucapkan. Saya Muhammad Nisham bin Muhammad Noor selaku Perdana Menteri Kerajaan yang amat prihatin ini serta mewakili pihak kerajaan akan mengusulkan perkara satu iaitu kelemahan jati diri menyebabkan seseorang itu senang dimanipulasi. Saya amat bersetuju dengan usul yang dibawa ke Dewan Yang Mulia ini iaitu dengan jelas menunjukkan bahawasanya jati diri yang lemah adalah punca kemurungan. Kemurungan adalah gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu berasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat berasa marah serta hilang minat dalam melakukan aktiviti harian. Ia berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantina, bangsa, keturunan dan boleh berlaku sehingga berbulan-bulan lamanya. Sidang Dewan yang dimuliakan, perkara ini berlaku akibat dari kelemahan jati diri seseorang itu yang menjadi sebab utama diri senang dimanipulasi. Jati diri itu sendiri adalah sifat atau ciri unik yang istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu. Jati diri akan mengidentifikasikan tentang siapa kita dan bagaimana kita bertindak. Hidup kita akan menjadi tanpa arah, tanpa makna dan tanpa erti jika kita tidak mempunyai jati diri yang sempurna. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, seseorang yang mempunyai kekuatan jati diri selalunya sukar untuk dimanipulasi dan dirobek
pemikirannya berbanding dengan individu yang lemah jati diri. Individu yang mempunyai kelemahan jati diri ini sering merasakan diri mereka lebih rendah taraf dari masyarakat sekeliling. Mereka kurang berkeyakinan dalam membuat keputusan. Apa-apa jua keputusan berkaitan dengan kehidupan. Mereka juga gemar membanding-bandingkan diri dengan individu lain tetapi tidak mempunyai jalan penyelesaian terhadap sesuatu masalah yang dihadapi. Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian. Sebagai contoh, kelemahan jati diri ini menyebabkan seseorang itu mudah dimanipulasi, boleh dikaitkan dengan situasi seorang remaja yang bermasalah dengan hubungan kekeluargaan, di mana beliau tiada siapa untuk dijadikan panduan dan sumber rujukan dalam membuat sesuatu keputusan. Bila jati diri ini lemah, dirinya akan mudah dimanipulasi dan diambil kesempatan oleh pihak lain. Sering kita dengar di dada-dada akhbar dan juga di media sosial tentang isu penipuan dan keterlibatan remaja dengan isu-isu sosial seperti penyalahgunaan dadah, eksploitasi diri bagi kepentingan pihak-pihak lain, isu nasional, akidah, mangsa janji manis dan tipu muslihat penyelenggaraan dan bermacam-macam lagi. Semua perkara ini berlaku kerana lemahnya jati diri seseorang itu dalam menangkis dan mengawal diri dari terjebak akibat manipulasi oleh pihak ketiga. Jati diri juga merupakan kekuatan dalaman yang boleh membantu seseorang itu bertegas dan yakin akan pendirian diri serta dapat mengawal sebarang hasutan luar dari mempengaruhi dan memanipulasi kehidupan mereka. Perkara yang berlaku amat merisaukan kita kerana golongan remaja adalah tunjang kekuatan sesebuah negara pada masa akan datang. Maka perlu adanya tindakan kesedaran atau bimbingan personaliti dan emosi bagi mempertingkatkan jati diri mereka supaya menjadi insan yang hebat untuk masa akan datang. Oleh yang demikian, saya amat bersetuju bahawa faktor kelemahan jati diri individu itu menjadi punca utama kepada kemurungan. Sekian ujar saya untuk kali ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya kita akan mempersilakan Ketua Pembangkang Alia Najwa untuk membahaskan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih kepada Yang di-Pertua, rakan-rakan pihak pembangkang, jemaah menteri, seterusnya ahli-ahli dewan yang saya hormati. Sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan satu usul iaitu kelemahan jati diri punca kemurungan. Namun setelah kami kaji, kami dapati terdapat kelemahan dan ketidakrelevanan dalam usul kerajaan pada hari ini. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan, kami mohon membangkang dan menolak usul kerajaan ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi telah memberikan definisi dan takrifan usul kita pada hari ini dan kami selaku pihak pembangkang menerima definisi pihak kerajaan ini. Tetapi yang kami bangkang ialah premis pihak pencadang bahawa punca kemurungan hanya disebabkan kelemahan jati diri individu. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan, Yang Amat Berhormat telah memberikan satu premis yang agak lemah iaitu kelemahan jati diri menyebabkan individu mudah dimanipulasi. Hujah yang mereka kemukakan tidak kuat dan tidak relevan dengan usul yang mereka sendiri bentangkan. Bidasan saya amat mudah. Individu mudah dimanipulasi bukan disebabkan kelemahan jati diri dan ianya tidak mudah menyebabkan kemurungan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan, untuk menolak usul hari ini, pihak pembangkang telah menyediakan satu premis yang sangat relevan untuk menolak premis dari pihak pencadang iaitu kemurungan bukan hanya disebabkan kelemahan jati diri. Untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang bagi menolak usul ini, kami meletakkan 3 punca utama yang mendorong kepada kemurungan individu. Saya selaku Ketua Pembangkang akan membentangkan hujah yang pertama iaitu kemurungan disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia otak, manakala pembangkang kedua ialah kemurungan disebabkan oleh kepantasan teknologi, pembangkang ketiga pula telah saya amankan untuk menghujah tentang kemurungan disebabkan trauma masa lampau dan pembangkang statistik kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan seramai hampir 0.5 juta penduduk Malaysia menghadapi masalah kemurungan. Menurut beberapa kajian, kemurungan juga disebabkan oleh perubahan pada sistem neurotransmitter. Jadi tidak relevan hujah pihak pencadang bahawa kelemahan jati diri yang menjadi punca kemurungan. Isu kemurungan ini sudah lama dihadapi oleh rakyat Malaysia tetapi semenjak beberapa tahun yang lalu,
isu ini semakin ditekankan dan ini menunjukkan bahawa betapa bahayanya kemurungan kepada manusia. Kehidupan yang mencabar sememangnya membawa tekanan kepada individu. Namun apabila tekanan yang dihadapi tidak dapat diatasi, maka ini menyebabkan pelbagai masalah pada mental individu. Kembali pada hujah utama dari saya. Ketidakseimbangan kimia dalam otak iaitu dipanggil neurotransmitter serotonin. Neurotransmitter adalah utusan kimia di dalam otak yang merupakan cara yang membolehkan saraf sel saling berkomunikasi dan adalah bahan kimia semula jadi yang dijumpai di otak dan mungkin memainkan peranan dalam kemurungan. Penyelidikan baru-baru ini menunjukkan bahawa perubahan dalam fungsi dan kesan neurotransmitter serta bagaimana mereka berinteraksi dengan litar neuro yang terlibat dalam mengekalkan kestabilan emosi boleh memainkan peranan penting dalam kemurungan dan rawatannya. Lebih membahayakan lagi, perubahan pada sistem neurotransmitter juga turut mempengaruhi sistem normal otak manusia dengan mengganggu fungsi sistem litar ganjaran, motivasi serta tingkah laku pada sistem otak. Gangguan pada sistem litar menyebabkan perubahan pada motivasi dan emosi individu dan yang kemudiannya mewujudkan pelbagai simptom kemurungan seperti distimia, anhedonia serta perasaan kesengsaraan yang sering dikaitkan dengan gangguan kemurungan. Itu saja hujah saya daripada Ketua Pembangkang. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pembangkang Alia Najwa atas perbahasan tadi. Sekarang saya mempersilakan pihak kerajaan daripada Menteri Pendidikan Rafiza untuk membidas hujah tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Yang di-Pertua Barisan Pembangkang Jemaah Menteri dan Ahli-Ahli Dewan yang saya hormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Rafiza binti Mak Rashid selaku Menteri Pendidikan mewakili ahli panel kerajaan yang kedua akan membentangkan usul seterusnya. Usul kedua yang akan saya ketengahkan ialah kegagalan individu dalam mengawal emosi, mudah dipengaruhi dan seterusnya akan menjurus kepada punca kemurungan seseorang. Ini juga jelas menunjukkan bahawa saya amat bersetuju dengan bahawasanya kelemahan jati diri yang lemah adalah punca kemurungan. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, apa yang membuatkan jati diri seseorang itu lemah? Seperti yang kita sedia maklum, faktor diri sendiri yang paling mempengaruhi lemahnya jati diri seseorang jika hendak dibandingkan dengan faktor luaran. Jadi, saya ingin menekankan bahawa lemahnya seseorang mengawal emosi juga menjadikan mereka mudah terpengaruh ke arah masalah sosial. Terdapat satu kajian yang dilakukan ke atas beberapa orang pelajar di Sekolah Tunas Bakti, Melaka, menunjukkan bahawa dapatan kajian mendedahkan faktor diri sendiri paling mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial berbanding pengaruh rakan sebaya dan permasalahan sekitar. Saban hari, kita dengar isu gejala sosial sering dipaparkan di media sosial melibatkan golongan remaja. Sidang Dewan yang dihormati sekalian, mereka ini adalah merupakan aset negara dan bakal pemimpin pada masa hadapan. Remaja juga sangat diperlukan oleh masyarakat dan negara kerana mereka adalah pemangkin kepada pembangunan negara. Jika jati diri mereka sendiri lemah, bagaimanakah masa depan negara agaknya? Yang dihormati Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, disebabkan kegagalan mengawal emosi dengan baik, maka hal ini menyebabkan seseorang mudah dipengaruh dan terpengaruh ke arah yang lebih negatif. Sebagai contoh, seorang remaja tidak dapat mengawal perasaan dalam diri dan seringkali marah dan tidak puas hati. Kemudian dipengaruhi pula dengan hasutan rakan sebaya, lalu menjurus kepada jenayah membunuh. Semestinya, ia memberi impak yang besar kepada remaja tersebut kerana disebabkan jati dirinya yang sangat lemah, beliau tidak dapat mengawal setiap tindak tanduk tingkah lakunya.
Apabila ditangkap dan disabitkan kesalahan, maka remaja ini sudah tentu akan mengalami gangguan emosi dan kemurungan. Memandangkan anak-anak remaja ini merupakan aset kekayaan negara dan bakal memainkan peranan penting dalam mencorakkan masa depan politik, ekonomi dan kemasyarakatan, maka saya sebagai wakil barisan kerajaan ingin menegaskan bahawa apa yang perlu kita pastikan ialah jati diri seseorang individu perlulah diberi perhatian terlebih dahulu supaya mereka tidak mudah dipengaruh oleh faktor persekitaran dengan mudah. Lantas, dengan ini saya bersetuju bahawa faktor dalaman diri iaitu kelemahan jati diri individu menjadi punca utama kepada kemurungan. Sekian hujah saya. Terima kasih diucapkan daripada pihak kerajaan. Sekarang saya mempersilakan daripada pihak pembangkang pula, Nur Adriana untuk membidas hujah tersebut. Persilakan. Terima kasih Yang di-Pertua, Barisan Kerajaan, Jemaah Menteri dan ahli-ahli Dewan yang saya hormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum memulakan perbahasan kedua ini, molek kiranya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Ardiana binti Muhammad Noor berdiri dalam Dewan Parlimen ini sebagai pembangkang yang kedua. Warga Dewan sekalian, sebelum meniti hujah pembangkang yang kedua, izinkan sekiranya saya memulakan dengan bidasan kepada pihak kerajaan kedua yang petah mengatakan bahawa emosi yang tidak stabil menyebabkan jati diri yang rendah dalam diri individu. Nampaknya, untuk membidas pendapat tersebut, saya ingin mengusulkan bahawa kemurungan tidak semestinya bermula dari emosi yang terganggu. Hal ini kerana kemurungan juga disebabkan oleh kepantasan perubahan teknologi yang berlaku pada masa sekarang. Contoh yang dapat dilihat dalam aplikasi Instagram, Twitter dan Facebook yang dilihat telah menjadi medium utama untuk berkomunikasi dan berkenalan antara satu sama lain. Sebentar tadi, pihak menteri kedua di barisan mereka mengatakan bahawa jati diri yang rendah menyebabkan emosi terganggu dan menyebabkan kemurungan. Kami di pihak pembangkang mahu mengatakan bahawa emosi tidak sepenuhnya menyebabkan kemurungan. Hal ini adalah kerana pada mulanya jati diri seseorang akan tergugat adalah apabila mereka berasa insecure dengan fizikal mereka apabila melihat orang lain lebih dari mereka di media sosial, terutamanya di Instagram, Twitter dan Facebook. Tuan Yang di-Pertua dan ahli dewan sekalian, sebagai contoh, di media sosial, kes hangat yang diperkatakan dalam kalangan netizen adalah kes body shaming yang menyebabkan seseorang individu itu berasa tidak suka kepada fizikalnya dan menyebabkan jati dirinya rendah. Hal ini akan menyebabkan individu tersebut malu untuk berjumpa masyarakat dan bergaul dengan mereka. Kes-kes seperti ini telah menjadi ombak ganas dalam kalangan masyarakat dan menyebabkan runtuhnya sikap sopan santun dan budi pekerti dalam kalangan masyarakat kita. Jadi, perubahan emosi adalah bermula dari rasa insecure terhadap fizikal masing-masing yang dirasakan oleh masyarakat apabila melihat kelebihan dan kemewahan orang lain di media sosial. Jadi Yang di-Pertua, hujah menteri kedua yang mengatakan bahawa faktor dalaman lebih menyebabkan jati diri rendah tidak boleh dipakai sebagai kayu ukur untuk menentukan jati diri yang lemah ini menyebabkan punca kemurungan pada hari ini. Itu sahaja dari saya. Terima kasih diucapkan daripada pihak pembangkang, Nur Adriana. Sekarang saya mempersilakan daripada pihak kerajaan, Menteri Kesihatan iaitu Nur Syafiqah untuk membidas hujah tersebut. Dipersilakan.
Terima kasih saya ucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan, juri-juri, barisan pembangkang, jemaah menteri dan juga ahli-ahli dewan yang saya kasihi. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Syafiqah binti Yahya selaku Menteri Kesihatan mewakili pihak kerajaan sebagai ahli panel yang terakhir dalam sesi ini. Saya akan membentangkan usul yang terakhir iaitu jati diri yang lemah membentuk pribadi yang negatif. Dan ini juga jelas menunjukkan saya bersetuju dengan pernyataan bahawa jati diri yang lemah adalah punca kemurungan. Isu jati diri ini kita boleh lihat dalam kalangan generasi muda yang kian menjadi kebimbangan masyarakat. Apa yang membuatkan jati diri seorang individu boleh menjadi lemah? Jati diri seorang individu boleh menjadi lemah atas sebab sifat-sifat generasi muda terutamanya yang ingin mencuba sesuatu yang baru dan mudah terikut-ikut. Hal ini amat membimbangkan kerana sifat yang negatif pada diri seorang itulah menjadikan jati diri individu tersebut lemah dan seterusnya boleh membawa kepada kemurungan. Jati diri ini selalunya dikaitkan dengan akhlak dan individu masyarakat dan negara. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, berdasarkan statistik kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS yang dijalankan pada tahun 2019 telah menunjukkan hampir 1/2 juta warga penduduk di Malaysia mengalami kemurungan. Statistik merangkumi 2.3% rakyat di negara ini yang berusia 16 tahun ke atas mengalami kesihatan mental. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Secara tidak langsung, ia juga seterusnya berkait dengan jati diri seseorang individu. Ia juga boleh dikaitkan dengan keupayaan seseorang untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Sidang Dewan sekalian, apabila jati diri seorang individu itu lemah, maka secara tidak langsung sikap atau tingkah lakunya akan ke arah negatif. Situasi ini yang kita mahu elakkan kerana jati diri yang baik lebih menekankan aspek spiritual dan mental yang menyumbang pengaruh kepada pembentukan personaliti dan sasiah seorang. Salah satu punca sikap yang negatif adalah melalui pembelajaran daripada persekitaran sosial yang negatif seperti mencuba sesuatu yang baru tanpa berfikir panjang atau mudah terpengaruh dengan hasutan orang lain. Contoh yang lebih spesifik saya boleh tekankan adalah masalah jenayah dalam kalangan remaja yang semakin meningkat seperti masalah penzinaan, khalwat dan penyalahgunaan dadah. Contoh ini lebih jelas dilihat bahawa jati diri seorang individu menjadi lemah boleh membentuk peribadi seorang yang lebih ke arah negatif. Hal ini seterusnya memberi impak yang negatif kepada individu atas perlakuan mereka yang menyebabkan sukar mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Kesukaran tersebutlah menyebabkan individu mengalami kemurungan atas sebab jati diri mereka sendiri dan juga dipengaruhi oleh tingkah laku mereka yang ke arah negatif. Sekian, itu saja hujah daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Nur Syafiqah selaku Menteri Kesihatan di atas hujah-hujah tersebut. Sekarang saya mempersilakan pembangkang ketiga Muhammad Syamil untuk memulakan bidasan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua Dewan. Sekalung aspirasi buat Tuan Yang di-Pertua Dewan, juri barisan kerajaan yang dihormati tapi tidak sekali kami geruni. Seterusnya, pejuang-pejuang barisan pembangkang yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum serta salam persidangan. Dewan Yang di-Pertua, usul pada hari ini berbunyi kelemahan jati diri individu punca kemurungan. Namun, saya selaku pembangkang ketiga akan memaparkan indikator yang dikemukakan oleh pihak kerajaan.
Beradanya saya di sini pada hari ini untuk menegaskan pendirian kami bahawa sesungguhnya kelemahan jati diri individu bukanlah sahaja berlakunya punca kemurungan. Sebelum saya mengemukakan isi saya, terlebih dahulu saya ingin membuat persoalan bahawa berapa ramaikah individu yang membuktikan mereka bahawa kelemahan jati diri adalah punca kemurungan. Sidang Dewan sekalian, di sini saya ingin mematahkan hujah pihak kerajaan bahawa kerajaan mengatakan punca kemurungan datangnya dari kelemahan jati diri individu. Dan di sini saya ingin menguatkan lagi hujah kami bahawa bukanlah kelemahan jati diri punca kemurungan. Hasil kajian terdapat lagi punca-punca kemurungan dan terdapat juga kelemahan indikator yang ditampilkan oleh pihak kerajaan. Sidang perwakilan sekalian, faktor kejadian masa silam dan trauma masa kecil merupakan antara punca berlakunya kemurungan individu. Pengalaman buruk zaman kanak-kanak atau dikenali sebagai dengan izin Adverse Childhood Experience atau ACE yang menunjukkan kaitan penderaan kanak-kanak kepada risiko kesihatan apabila meningkat dewasa. Berdasarkan kajian pendedahan kepada trauma, masa kecil meningkatkan risiko kepada 7 daripada 10 penyebab utama kematian di Amerika Syarikat. Pendedahan yang tinggi mempengaruhi perkembangan otak, sistem kekebalan tubuh, sistem hormon dan juga cara DNA dibaca dan juga ditranskripsikan. Mereka yang terdedah kepada trauma masa silam yang sangat tinggi mempunyai 3 kali ganda daripada risiko sakit jantung, kanser paru-paru dan perbezaan 20 tahun jangka hayat berbanding mereka yang tidak pernah mengalami trauma masa silam yang teruk. Begitu juga kemurungan. Sidang perwakilan sekalian, menurut Tinjauan Kesihatan dan Mobiliti Kebangsaan NHMS pada 2015, kira-kira 29.2% daripada 4.2 juta rakyat Malaysia yang berusia 16 tahun ke atas mengalami masalah kesihatan mental. Manakala tinjauan NHMS pada tahun 2017 pula mendedahkan 1 daripada 5 remaja berasa tertekan, 2 daripada 5 berasa bimbang, 11.2% mempunyai idea untuk membunuh diri dan 0.1% cuba untuk bunuh diri. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya mengundur diri, ingin saya tegaskan sekali lagi bahawa pendirian barisan kami iaitu kelemahan jati diri bukanlah sahaja punca kepada kemurungan. Sekian, mohon terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada pihak pembangkang. Seterusnya, oleh itu kita sudah sampai pada sesi pengulungan. Jadi, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia untuk memulakan sesi pergulungan. Dipersilakan. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Bertemu sekali lagi dalam sesi penggulungan kali ini. Saya mewakili pihak kerajaan bertegas dalam menyokong usul berkenaan kelemahan jati diri punca kemurungan. Ini berdasarkan hujah-hujah yang telah dilontar dan dilontarkan oleh barisan kerajaan menepati kesan aspek kemurungan individu kini yang sememangnya berpunca dari lemahnya jati diri seseorang. Segala hujah yang telah dibahas oleh rakan-rakan di barisan kerajaan juga menepati kehendak usul, iaitu di mana punca utama kemurungan diri individu itu di negara kita adalah berpunca dari kelemahan jati diri sendiri. Ia menjurus kepada kegagalan individu itu mengawal perlakuan serta tingkah laku mereka dan menjurus kepada berlakunya kemurungan akibat tiada atau lemahnya jati diri dalam menegakkan prinsip kehidupan yang boleh dijadikan panduan dan sepadan. Sekian pengumuman daripada pihak saya bagi pihak kerajaan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di atas hujah yang dikemukakan. Sekarang saya mempersilakan pembangkang ketiga untuk memulakan sesi pergulungan bagi pihak pembangkang. Dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirnya saya sekali lagi ingin mengulung hujah kami bagi pihak pembangkang bahawa kami menolak usul pihak kerajaan yang menyatakan bahawa kemurungan berpunca daripada kelemahan jati diri seorang individu. Perkara ini disebabkan hujah atau isi yang diberi oleh pihak kerajaan tidak tepat kerana terdapat punca kemurungan yang lain yang harus diberi penekanan dahulu, terutamanya dalam zaman yang moden ini. Oleh itu, saya sebagai pembangkang ketiga menolak usul pihak kerajaan. Sekian daripada kami, pihak pembangkang. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimulakan dengan ucapan perbulangan oleh pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang itu tadi, maka berakhirlah sidangan dewan kita pada sesi ini. Sehingga kita bertemu kembali pada sidang dewan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Saya selaku Tuan Arif, Tuan yang di-Pertua Dewan dengan ini menangguhkan persidangan dewan pada kali ini. Sekian, terima kasih.